Selamat datang ke channel Nazir Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Pada perkongsian video tutorial kali ini, saya akan kongsikan kepada anda secara mudah untuk kita menanam stek daripada pokok bougainville. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui apakah tips ataupun cara yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian video tutorial saya pada kali ini, pastikan anda mengikuti perkongsian video tutorial saya kali ini dari mula hingga selesai. Jangan skip tahu, nanti ada terlepas langkah-langkah ataupun tips-tips yang perlu anda ketahui untuk menanam stek daripada pokok bougainville. Baiklah teman-teman, sebelum itu silakan anda aktifkan notifikasi supaya anda dapat membantu perkembangan channel Nazir Abdullah. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang kita teruskan kepada video tutorial seterusnya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan kongsikan kepada anda salah satu cara untuk anda menanam stek cabang daripada pokok bougainville. Seperti biasa teman, perkara dasar ataupun asas yang perlu anda ketahui sebelum anda mencari suatu bahan stek daripada pokok bougainville untuk anda tanam, pastikan bahan stek tersebut anda ambil daripada pokok induk bougainville yang sihat. Dan kemudian pastikan bahan stek tersebut, sekiranya bahan itu cabang ataupun batang teman ataupun akar, pastikan bahan-bahan tersebut dalam keadaan yang sihat seperti ini teman, dalam keadaan sihat, tiada ditumbuh jamur, tiada bahagian-bahagian yang buruk ataupun rosak. Okey. Untuk dijadikan sebagai sebuah bahan bonsai teman, pastikan anda mencari bahan stek daripada pokok bougainville terdiri pada induk yang mempunyai bunga yang sudah cantik. Contohnya, bunga tersebut sudah memiliki bunga yang lebih daripada satu. Contohnya, warna pink dengan warna putih ataupun warna merah dengan warna kuning. Itu adalah salah satu cara yang anda boleh lakukan sebelum anda mengambil stek daripada cabang pokok bougainville ataupun akar ataupun batang teman untuk anda jadikan sebagai bahan stek. Ini terutamanya untuk anda jadikan sebagai sebuah bahan bonsai. Dan perkara seterusnya apa yang anda perlu pastikan adalah teman-teman ya, pastikan anda mencari bahan stek daripada pokok bougainville yang mempunyai sifat tumbuh cabang dan rantingnya secara subur setelah anda melakukan pemangkasan. Untuk keadaan ini teman, anda boleh mengambil daripada pokok bougainville seperti pokok bougainville parigata ataupun pokok bougainville Singapura. Ini adalah merupakan dua jenis pokok bougainville yang mempunyai sifat daya tumbuh cabang dan ranting yang subur apabila anda telah melakukan pemangkasan. Okey, perkara yang seterusnya adalah teman, pastikan anda mencari pokok bougainville yang mempunyai sifat fizikalnya yang mempunyai saiz daun dan bunga yang kecil. Dan sebagai contohnya, pokok bougainville parigata dan juga pokok bougainville Singapura juga merupakan salah satu contoh pokok bougainville yang sangat sesuai anda miliki atau untuk dapatkan jenis bunga dan daun yang kecil ya. Ini adalah merupakan contoh pokok bougainville yang sangat sesuai untuk anda jadikan sebagai bahan bonsai anda. Dan kemudian teman, untuk bahagian batang ataupun pangkal daripada stek bougainville tersebut, pasti anda untuk menjadikan sebagai sebuah bonsai, untuk memudahkan anda membentuk gaya masa depannya nanti, pastikan anda memilih, ini terpulang kepada anda teman, sekiranya anda ingin membentuk gaya tersebut, gaya bengkok meliang-liuk ataupun gaya lurus menegak macam ni, anda boleh dapatkan bahan stek yang lurus menegak macam ni. Okey, ini contohnya, ini adalah untuk stek bougainville dengan gaya bonsainya nanti lurus menegak. Okey, lepas tu teman, apa yang penting juga teman ya, pastikan anda memastikan pokok tersebut benar-benar dalam keadaan yang sihat. Contohnya macam ni teman ya. Okey, masih lagi dalam keadaan hijau ya. Di mana pokok ini subur dan sihat. Dan kemudian teman-teman, apa yang penting juga ialah teman, pastikan pokok tersebut ya teman, pokok yang sudah agak matang ya, jangan terlalu tua ya. Jangan juga terlalu muda. Kenapa teman-teman anda perlu memilih pokok yang sederhana, tua matangnya teman? Ini adalah untuk mempercepatkan proses pertumbuhan anda menanam stek nanti. Jika anda mengambil bahan stek yang terlalu muda, contohnya pucuk terlalu muda teman, besar kemungkinan bahan stek anda tidak akan tumbuh ya, mungkin dah mati. Okey, peluang untuk hidup adalah agak sedikit. Jadi, dan apabila anda memilih stek daripada bahan cabang yang terlalu tua, mungkin proses pertumbuhannya agak lama. Jadi anda memilih cabang yang agak sederhana, yang penting sudah matang, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Dan perkara seterusnya teman, untuk anda mempercepatkan teman, untuk percepatkan bahan stek anda tumbuh bunga, keluar bunga cepat, pilih bahan ataupun ambil cabang daripada pokok bougainville yang sudah pun pernah berbunga. Contoh ini, cabang ini sudah pernah berbunga teman, cuma saya sudah pangkas, saya sudah potong bahagian atasnya, saya mengambil sejengkal lebih kurang macam teman ya, sejengkal ya, ukatan sejengkal macam lebih kurang ya. Ini adalah ukuran sejengkal kurang sejengkal ya. Okey, sejengkal. Okey. Kenapa anda perlu
memotong cabang stek tersebut untuk Anda jadi lebih kurang sepanjang sejengkal teman. Ini adalah untuk mempercepatkan, salah satu cara juga teman ni untuk kita mempercepatkan tumbuhnya tunas tadi, kerana ia tidak memerlukan banyak ruang dan banyak bahagian yang untuk disupply makanan nanti, kerana ia cukup hanya sejengkal ini. Jangan terlalu panjang juga. Okey, cukup sekali ini. Ini adalah banyak kelebihannya, banyak kelebihan untuk memudahkan Anda menyungkup, okey, untuk Anda memudahkan melakukan pemantauan ya. Jadi untuk memudahkan Anda memastikan bahan stek ini selamat ya, selamat daripada kekeringan atau kematian. Jika sekiranya Anda memotong ataupun menastek daripada cabang pokok ini terlalu panjang, teman, ini mungkin menyebabkan bahagian atasnya nanti akan mati kering ya, kerana tidak mencukupi nutrisi makanan untuk supply ke atas nanti, kerana terlalu panjang. Jadi sederhana ya saja, ukurannya sejengkal lebih kurang macam itu. Okey. Baiklah teman, seterusnya apa yang kita perlu lakukan sebelum kita menanam stek daripada cabang pokok bougainville ini teman. Okey. Yang pertama sekali Anda lakukan pemangkasan ya. Di sini saya sudah melakukan pemangkasan ataupun Anda pruning ataupun Anda potong daun-daun ya teman, jangan juga duri. Biasalah teman, pokok bougainville ini memang mempunyai salah satu pokok yang punya duri yang tajam ya. Jadi Anda digalakkan untuk memotong duri-duri tersebut. Ini adalah tujuan keselamatan ya, keselamatan. Okey. Lepas tu teman, apa yang Anda perlu lakukan sepatutnya teman, Anda akan lakukan penyayatan terlebih dahulu. Okey, lakukan penyayatan di bahagian pangkal bawah ni, sebelah ni. Okey, mengapa kita perlu melakukan penyayatan teman? Ini adalah bertujuan untuk membantu mempercepat ke proses tumbuhnya akar nanti ya, dan untuk membantu memperbanyakkan akar-akar nanti tumbuh. Okey, baiklah teman, kita lakukan penyayatan. Ingat, lakukan penyayatan dengan menggunakan pisau yang tajam. Okey, yang tajam. Contohnya kata macam ni. Okey. Okey, kita lakukan penyayatan. Bismillah. Teman, kita lakukan penyayatan ya. Di sini nanti teman akan tempat tumbuhnya akar-akar baru teman, di tempat yang kita melakukan penyayatan nanti. Di sinilah akan tempat akar-akar baru tumbuh nanti, insya-Allah ya. Insya-Allah. Di sinilah akan cantik kita buat macam tu ya. Di sini nanti akan tumbuh akar-akar baru. Okey. Untuk membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar-akar baru teman, di sini saya menggunakan bahan semula jadi, bahan alami ni teman. Ini adalah bawang putih. Jadi untuk perkongsian video tutorial saya kali ini, saya akan menggunakan bawang putih ya teman sebagai perangsang pertumbuhan akar ya, sebagai perangsang pertumbuhan akar. Okey, bagaimana cara kita menggunakan bawang putih teman? Sebelum itu teman, pastikan Anda menggunakan bawang putih yang sehat ya dan bersih. Jangan menggunakan bawang putih yang sudah buruk. Kerana apabila Anda menggunakan bawang putih yang sudah buruk teman, di sini sudah terdapat racun ya. Jadi racun ini akan membuatkan bahan stek Anda ini nanti akan menjadi mati ya. Jadi gunakan bawang putih yang sehat. Jadi bagaimana caranya? Kita oleskan bawang putih ini di tempat yang kita lakukan penyayatan pada cabang stek bougainville tadi. Okey, kita oles ya. Kita oles macam tu. Oles hingga merata ya teman. Biar semua tempat-tempat yang kita lakukan penyayatan tadi terkena olesan bawang putih ini ya. Ini adalah bawang putih teman. Bawang putih merupakan salah satu jenis bahan yang famous kita gunakan di dapur ya, untuk masak-masak ya. Jadi di sini adalah satu kelebihan ataupun keistimewaan bawang putih teman, iaitu dapat kita jadikan sebagai suatu bahan untuk membantu pertumbuhan akar ya, dan perangsang akar pada bahan stek daripada pokok bougainville kita ini. Okey. Bawang putih ini juga teman dapat melindung ya, dapat melindung bahan stek kita daripada serangan hama ya. Okey. Kita sapu macam tu, kita oleskan bawang putih ini pada bahagian yang kita lakukan penyayatan tadi. Macam tu. Okey. Kemudian teman, apabila kita selesai melakukan pengolesan, apa yang kita lakukan sekarang ialah kita biarkan dulu teman stek cabang pokok bougainville yang kita sudah selesai lakukan pengolesan dengan bawang putih tadi. Kita biarkan sebentar ya. Sekarang kita pergi ke bahagian yang seterusnya. Okey. Langkah khususnya adalah teman, apa yang kita akan perlu lakukan sekarang adalah teman, kita akan menyediakan bahan ataupun bekas untuk kita menanam stek daripada pokok bougainville kita ini nanti. Okey, seperti biasa teman, Anda boleh saja ya dapatkan bahan-bahan yang mudah untuk Anda dapati. Pastikan bahan tersebut dapat untuk jadikan sebagai bekas untuk Anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville. Di sini saya menggunakan kap bekas air teman. Anda juga boleh menggunakan pot ataupun pasu ya, ataupun Anda juga boleh menggunakan polybag. Di sini yang penting teman-teman,
Anda gunakan saja apa-apa bahan yang mudah Anda dapatkan ya. Tidak semestinya pot ya, tidak semestinya polybag, tidak semestinya cup. Anda juga boleh menggunakan botol bekas air. Ini terpulang kepada bahan-bahan yang mudah Anda dapatkan. Okey. Untuk perkongsian kali ini teman-teman saya akan gunakan cup bekas air ya, dan yang penting di sini teman-teman, apapun bahan yang Anda gunakan teman, pastikan Anda melebok lubang di bahagian bawah ni ya. Ini adalah sangat penting kerana ini bertujuan untuk membantu melancangkan proses pengaliran air daripada dalam pot ataupun dalam cup ini teman semasa anda melakukan penyiraman, dan gunakan penutup ya. Di sini saya menggunakan perangkap nyamuk sebagai penutup lubang ini. Kenapa kita perlu menutup lubang teman? Macam tu ya. Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan media tanam kita keluar daripada cup ini. Okey. Baiklah teman, ingat ya, pastikan anda membuat lubang pada bekas yang anda ingin gunakan sebagai bahan tempat untuk anda menanam stek cabang bougainvillea anda. Okey, stek dah. Okey, kemudian teman, yang penting juga teman ya, media tanam ya. Okey, baiklah teman, di sini untuk perkongsian video tutorial pada kali ini saya akan kongsikan anda bagaimana kita menggunakan arang ya. Ini adalah arang kayu teman. Arang kayu ini kita dapatkan daripada hasil kita membakar kayu semasa kita membakar kotoran sampah ya. Terdapat kayu juga kita terdapat arang. Jadi kita ambil arang ini sebagai bahan untuk kita jadikan bahan media tanam untuk kita menestek daripada cabang pokok bougainvillea ini. Okey. Mengapa kali ini saya menggunakan arang, teman, arang kayu ya. Ini arang kayu teman. Ini adalah kerana teman, sekiranya anda sukar untuk memperolehi sekam padi ataupun sepihan batu bata ataupun pasir malang ataupun kokopit ya teman, dan arang kayu ini teman adalah merupakan salah satu jenis bahan yang bersifat poros ya, di mana untuk menjadikan bahan media tanam untuk kita menanam stek daripada pokok bougainvillea, kita sangat memerlukan bahan media tanam yang sangat bersifat poros. Ini adalah kerana untuk membantu mencepatkan pengaliran air semasa anda menyiram media tanam anda di dalam pot ataupun bekas anda menanam stek daripada cabang pokok bougainvillea anda. Dan kelebihan arang batu ini teman, arang kayu ini teman, ia dapat melindungi bahan stek kita daripada ditumbuhi hama. Okey, itu yang penting peranan arang sekam ya. Arang kayu teman dapat melindungi stek kita daripada tumbuhan hama, dan arang kayu ini juga teman dapat membekalkan oksigen dan urangan udara yang cukup di dalam stek, di dalam media tanam untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bougainvillea kita itu. Okey, bahan yang kedua saya akan gunakan di sini adalah pasir teman. Ini adalah pasir kasar ya. Okey, untuk perkongsian video tutorial saya kali ini saya menggunakan dua jenis bahan iaitu arang kayu dan juga pasir kasar. Ini adalah beberapa jenis bahan yang kita boleh gunakan ataupun kita boleh jadikan sebagai bahan media tanam untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bougainvillea kita. Apakah kelebihan yang ada pada pasir kasar ini teman? Okey, pasir kasar ini juga mempunyai kelebihan yang poros teman, yang poros dan juga gembur ya, poros dan gembur. Kerana apabila kita menggunakan bahan media tanam yang bersifat poros teman dan gembur, ini dapat membantu mempercepatkan pengaliran air semasa kita melakukan penyiraman, dan juga dapat membekalkan oksigen yang banyak di dalam media tanam kita. Okey, ini adalah kedua-dua bahan teman yang boleh kita jadikan sebagai media tanam yang sangat baik untuk kita menanam stek daripada pokok bougainvillea kita. Anda juga boleh menggunakan tanah subur ya teman. Anda menggunakan tanah subur, anda boleh menggunakan kompos ya. Anda juga boleh bahan-bahan sekiranya anda sukar untuk mendapatkan tanah subur, anda juga boleh menggunakan pasir ya. Sekiranya anda mudah menggunakan pasir, mendapatkan pasir, anda boleh menggunakan pasir. Okey, ini adalah apa yang penting teman untuk kita menanam stek daripada cabang pokok bougainvillea adalah pastikan bahan-bahan tersebut bersifat poros dan gembur. Okey, bersifat poros dan gembur. Itu adalah dua sifat fizikal yang perlu anda ada kepada bahan yang anda ingin jadikan sebagai bahan untuk anda jadikan sebagai media tanam untuk anda menanam stek daripada pokok bougainvillea. Okey, lepas tu teman, air ya. Okey, air teman, air sangat penting teman dalam penanaman pertama. Apabila anda menanam stek daripada cabang pokok bougainvillea, air adalah yang pertama sekali ya, pertama yang penting. Jangan menggunakan air pipe teman, kerana air pipe mengandungi klorin. Klorin sangat tidak baik dan tidak sesuai untuk stek kita ya. Terutama sekali kita mula-mula tanaman pertama ini. Jadi elakkan menggunakan air pipe. Jadi anda boleh gunakan air sumur ataupun air hujan, kerana kedua-dua jenis air ini merupakan salah satu jenis air yang sangat sesuai, tidak mempunyai klorin dan mempunyai nutrisi makanan yang baik
dan sangat membantu dan diperlukan oleh bahan stek kita dalam semasa kita melakukan penanaman yang pertama. Okey, baiklah teman, sekarang kita teruskan ke langkah seterusnya, iaitu kita akan menyediakan bahan-bahan media tanam ini tadi untuk kita menanam stek kepada cabang pokok begini. Okey, pertama sekali teman, kita akan sediakan ini teman, ini adalah pasir kasar ya. Kita masukkan sedikit pasir kasar ke dalam bekas. Okey, macam tu ya teman. Kita ambil separuh, lepas tu kita ambil separuh lagi arang kayu ni. Separuh ya. Kita ambil arang kayu sebagai bahagian dan kita ambil pasir kasar satu bahagian ya. Macam tu. Lepas tu kita gaul ya. Gaulkan teman. Kedua-dua bahan-bahan ini ya teman ya, iaitu pasir kasar dan juga arang kayu ini teman, mempunyai sifat yang gembur ya, di mana walaupun dalam keadaan lama dalam pot, bahan-bahan ini tidak akan mengeras teman, masih lagi dalam keadaan bor. Dan yang satu pula teman, kelebihan apabila kita menggunakan arang kayu dan juga pasir kasar ini teman, ini adalah merupakan satu bahagian, satu ramuan ataupun satu bahan yang sangat mempunyai sifat yang poros dan gembur teman. Dan apabila kita memiliki ataupun kita menggunakan bahan media tanam yang bersifat bergembur dan poros teman, ini akan sangat memberi kesan yang baik kepada bahan stek kita. Dan ini adalah dalam proses membantu ya teman, memberi ruang dalam media tanam, ruang udara yang banyak dan ruang oksigen yang banyak, dan ini sangat membantu mempercepatkan proses pertumbuhan akar pada bahan stek kita tanam nanti. Okey. Okey, teman-teman ya. Macam tu. Okey. Apa yang kita lakukan teman-teman ya? Okey. Kita akan masukkan arang ini dulu pada bahagian bawah teman-teman ya. Bahagian bawah cup ni. Masukkan sikit ya. Okey. Macam tu, cukup sikit saja. Okey. Ini adalah bagi untuk mengelakkan pasir kasar tembus daripada apa nama tu? Bawah tadi teman ya. Betul teman, kita masukkan dulu ya. Kita masukkan tanam tadi, masukkan ya, kita masuk macam tu. Lepas tu teman, kita masuk separuh dulu ya. Setengah dulu, kemudian kita akan masukkan mastek kita ke dalam pot bekas tadi. Bismillah. Kita masuk itu ya. Kita masukkan teman ya.
teman, apa yang kita lakukan sekarang ialah kita akan lakukan penyiraman ya. Kita akan siram bastek ini dengan menggunakan air tadi. Oke, kita akan lakukan penyiraman. Siram, bismillah. Oke, untuk penyiraman ini teman, ini terpulang kepada bagaimana keadaan media tanam yang anda gunakan, teman. Sekiranya anda menggunakan media tanam yang kering sifatnya, teman, ya kering ya, anda perlu menyiram keseluruhan basah ya, biar media tanam itu basah keseluruhannya. Dan sekiranya anda menggunakan media tanam yang sudah dalam keadaan lembab, anda hanya perlu menyiram sedikit saja, teman, lebih kurang 10 ml air macam tu ya. Ini terkandung kepada berapa saiz pot yang anda gunakan ya. Kenapa, teman? Kerana apabila kita menggunakan media tanam dalam keadaan kering ini, teman, kita melakukan penyiraman 100% basah ya. Ini adalah kerana selepas ini, teman, kita tidak akan melakukan penyiraman lagi selepas 5 hingga ke 6 hari ya pada media tanam yang kita melakukan penanaman pertama macam ini. Ini kerana, teman, sekiranya kita melakukan penyiraman yang tidak basah 100%, kerana kita tidak akan melakukan penyiraman lagi. Ini boleh menyebabkan stek kita nanti akan mati, teman, kerana media tanam yang terlalu kering. Jadi oleh kerana itu kita perlu melakukan penyiraman basah 100% ya kepada media tanam yang pertama yang kita lakukan gunakan menanam bahan stek daripada cabang pokok bel kita, terutamanya kita tanam pot ataupun pasu ataupun bekas macam ini. Mana? Okey, itu adalah tujuannya. Okey. Sekiranya kita menggunakan bahan media tanam yang dalam keadaan lembab, teman, kita tidak perlu melakukan penyiraman yang banyak. Lebih kurang kita melakukan penyiraman sedikit saja. Kita basahkan bahagian kita letakkan stek cabang tadi. Itu saja. Kenapa, teman? Sekiranya kita menggunakan bahan media tanam yang sudah dalam keadaan lembab dan kita melakukan penyiraman basah 100%, ini boleh menyebabkan media tanam itu terlalu lembab, terlalu basah, teman. Ini boleh mengakibatkan bastek kita menjadi buruk dan membusuk dan kemudian mati. Oleh kerana itu, kita tidak digalakkan untuk melakukan penyiraman 100% basah kepada bastek kita lakukan dalam keadaan yang sudah lembab. Okey. Okey, baiklah teman-teman ya. Okey. Sementara kita menunggu air itu meresap ke dalam, teman-teman, cepat kan, teman? Ini 4. Okey, teman-teman tengok ya. Ini adalah contoh media tanam yang bersifat poros, teman-teman, poros ya. Teman-teman tengok air cepat mengalir meresap ke dalam dia. Okey. Jadi, okey, baiklah teman-teman, sekiranya kita sudah berada dalam keadaan macam ni, kita sudah selesai melakukan penanaman bahan stek kita, teman. Apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah, teman-teman, kita akan melakukan proses sesungguhnya, iaitu proses ini dinamakan proses perawatan ya. Okey, perawatan. Perawatan ini dimaksudkan di sini adalah, teman-teman ya, kita memastikan bahawa bahan stek kita ini tidak diganggu oleh hewan-hewan ternak peliharaan ataupun ternakan kita. Contohnya seperti kucing dan juga ayam, teman. Ini adalah merupakan jenis hewan yang akan mengganggu ya, teman, akan mengganggu semasa kita melakukan proses penanaman bahan stek daripada cabang pokok gembel kita ni. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah, teman, sekarang teman, kita letakkan bahan stek bergembel kita ini ya di tempat yang tidak diganggu oleh hewan-hewan peliharaan kita seperti kucing, ayam tadi ya. Okey. Dan perkara yang sebenarnya yang anda perlu lakukan selepas selesainya anda melakukan penanaman seperti ini ya, teman, anda hendaklah sentiasa memantau keadaan apa yang penting anda pantau sekarang ya, teman, iaitu keadaan media tanam ya, teman, keadaan media tanam. Anda hendaklah sentiasa memantau keadaan media tanam dalam pot ataupun bekas ini. Okey. Kenapa, teman? Ini adalah untuk memastikan bahawa media tanam tersebut sentiasa berada dalam keadaan yang lembab, bukan basah ya, tetapi lembab, dan jangan sampai media tanam tersebut berada dalam keadaan kering. Okey. Untuk keadaan cup yang macam ini, teman, kita gunakan cup macam ini adalah sangat mudah, teman, sangat mudah untuk kita memantau keadaan media tanam yang ada dalam cup ini. Oleh itu adalah satu kelebihan, teman, apabila kita menggunakan
cup yang transparent seperti ini. Jadi kita mudah untuk memantau keadaan media tanam kita, sama ada dalam keadaan kering ataupun masih dalam keadaan yang lembab. Nah, itu adalah kelebihan apabila kita menggunakan cup yang transparent begini. Dan kelebihan kedua teman, apabila kita menggunakan cup yang transparent begini dah, kita mudah untuk memantau keadaan pertumbuhan akar ya di dalam pot ini. Sama ada pot ini sudah bahan stek kita sudah tumbuh akar ataupun belum ya. Itu adalah memudahkan kita. Kemudian teman, apa yang anda perlu lakukan selepas itulah anda hendaklah meletakkan sebelum anda meletakkan ya, masih lagi dalam perkara yang kedua teman, melakukan penyiraman ya. Lakukan penyiraman semasa anda menanam stek untuk permulaan seperti ini. Selepas 5 hingga ke 7 hari teman, lakukan penyiraman 3 hari sekali. Okey, ingat ya, 3 hari sekali, bukan sehari 3 kali. Okey, 3 hari sekali. Ingat ya. Okey, itu penyiraman yang anda perlu lakukan semasa anda menanam stek cabang untuk permulaan daripada pokok bugenvil ini. Okey. Lepas tu teman, langkah seterusnya ialah anda letakkan stek yang anda tanam ini ya teman di tempat yang teduh daripada sinaran matahari. Tetapi ingat ya, masih mendapat sinaran matahari, bukan di dalam bilik mandi, bukan di dalam bangunan, tetapi anda letakkan di bawah pokok ataupun di bawah bangunan ya. Yang penting masih terkena sinaran matahari tetapi tidak secara langsung. Kenapa ini perlu teman? Ini adalah untuk membantu proses semula jadi pada stek cabang anda tanam ini. Ini adalah secara semula jadi teman, merupakan satu proses fotosintesis bagi setiap tumbuhan untuk menyuburkannya. Itu penting. Okey. Kemudian teman, apa yang anda perlu lakukan seperti itulah, pastikan anda memantau keadaan stek anda ini ya. Dari semasa ke semasa, utamanya daripada gangguan binatang peliharaan tadi. Okey. Lepas tu anda lakukan seperti biasa teman. Sekiranya anda sudah mendapati ya teman, stek cabang pokok bugenvil ada nanti sudah banyak akarnya ya, banyak akar penuh di dalam kap ini dan sudah pasti banyak ya, banyak daunnya, lembun, pucuk tenang nanti tumbuh, baru kita akan melakukan proses sesuai itu. Kita akan melakukan proses pemindahan ke dalam pot ataupun bekas-bekas lain. Okey, baiklah teman ya. Sebelum saya mengakhiri perkongsian sini, mari kita sama-sama teman melihat contoh hasil yang saya telah lakukan dengan cara menggunakan metode yang sama teman. Ini teman. Okey. Okey. Ini teman, ini adalah hasil ya teman. Hasil daripada dengan cara yang sama menggunakan bawang putih ya teman. Bawang putih sebagai bahan perangsang akar kita ya. Sebagai bahan perangsang akar kita untuk menumbuhkan stek daripada pokok bugenvil ini. Ini adalah contoh teman, juga menggunakan pasir kasar juga dalam teman ya. Ini adalah contohnya. Cuma yang ni saya tanam di dalam polybag ya teman. Dalam polybag. Okey, masa tu saya tidak menyekap lagi, saya gunakan polybag ini. Dengan cara perawatan yang sama ya, saya meletakkan bahan stek saya ini teman ya di tempat yang terlindung daripada sinaran matahari, tapi masih lagi menerima sinaran matahari secara tidak langsung ya. Dan ini saya letakkan di tempat khas yang saya letak untuk menanam stek-stek daripada cabang pokok bugenvil saya. Okey teman, ini adalah contohnya. Okey, contohnya. Kita kongsi teman ya, ini hasilnya. Apa yang penting di sini teman, pastikan anda mengikuti langkah-langkah saya telah kongsikan kepada anda tadi ya. InsyaAllah teman, anda akan mempunyai hasil seperti ini. Okey. Dan selepas 15 hingga ke 20 hari macam itu, anda akan memiliki hasil seperti ini ya. Stek daripada pokok bugenvil. Baiklah teman, seperti biasa teman, sekiranya anda merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini ya teman, iaitu salah satu cara kita menanam stek daripada cabang pokok bugenvil ya, untuk kita disebagaikan bahan bonsai kita. Untuk yang ni teman, saya cadangkan untuk memiliki bentuk yang agak meliuk sikit ya. Jadi saya menggunakan stek cabang yang ada bengkok sedikit macam ni. Ini insyaAllah kedepannya kita akan menciptakan sebuah bahan bonsai dengan gaya agak melurus. Okey, insyaAllah teman ya. Okey, baiklah teman ya. Sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat kepada anda semua, terutama anda yang meminati pokok bugenvil ya, untuk dijadikan sebagai bahan bonsai ataupun tanaman hiasan, anda silakanlah klik subscribe ya, like dan share
dan semoga supaya Anda menjadi orang yang pertama sekali akan mendapat mengikuti perkongsian ataupun info-info terbaru daripada channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, teman-teman, silakan subscribe ya, kerana subscribe itu sangat gratis, gampang dan mudah ya. Like dan juga share biar ramai lagi teman-teman kita mendapat ilmu yang manfaat, terutamanya mereka-mereka yang meminati pokok bugambil dan masih tidak tahu bagaimanakah cara yang boleh kita lakukan untuk kita menanam stek daripada pokok bugambil ini. Okey. Baik teman, seperti biasa kiranya anda mempunyai cadangan ataupun persoalan ya teman, boleh tulis di dalam komentar ya. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda. Seperti biasa teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini ya, marilah kita sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat sepanjang dari dunia sampai jum, kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman, cukup sampai setakat ini dulu. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye bye.